Hai, Assalamualaikum guys. Okay, this is my first video untuk saya share benda yang basic, yang sangat-sangat basic tentang KLSE Screener. Benda yang saya akan cerita ni adalah benda yang selalu cikgu kalau kita masuk kelas saham, yang selalu dia orang guna, benda yang kita hanya, benda yang penting lah. Dalam tu ada banyak sangat tools, saya tak akan cerita semua, tapi saya akan cerita step by step yang basic. Okay, yang tu biar clear, video ni hanya untuk basic sahaja. Kenapa saya buat video ni? Sebab dulu zaman saya nak usah macam mana step by step nak guna KLSE Screener ni, yang biasa dia dah version yang lama, so dia dah lari banyak dengan yang version yang baru. So kali ni dengan video ni saya harap dapat bantu orang yang baru nak kenal, nak usah-usah, nak save video ni supaya dia tahu okay nak buat trendline macam mana, nak tambah note macam mana, nak tambah emoji macam mana. So harap ia membantulah kita. Okay, so jom kita mula. Okay, tapi sebelum tu kalau korang boleh bantu saya, tolong belanja like, komen ataupun share. Thank you. Okay, jom kita mula. Kita type KLSE Screener, enter. Kita pergi first. Okay, ni sebab saya dah login. Kat sebelah kanan atas ni dia tulis login kan. Untuk saya suggest KLSE Screener ni sebab dia free je, so korang login je lah. So dia ada 3 cara, sama ada Google, Facebook ataupun Apple. So sebab saya dah save benda ni ikut Google, so bila kita tekan Google, dia akan keluar macam ni. Kalau saya mana-mana pun dia akan tekan me kita, lepas tu gambar tu dia akan guna gambar profile Google kita lah. Okay, so jom kita, yang depan ni saya tak nak cerita lagi, saya nak fokus yang KLSE Screener chart. Tapi korang boleh tengok kat sini, kalau korang nak filter lah, let's say kan, kita ada main market, lead market, ace market, yang biasa famous 3 market ni lah. And then kalau let's say main market, and then korang nak bagi tahu dividen berapa, 5 hingga 10, and then let's say yang ni nak natural je, lepas tu korang boleh tekan syariah compliant, and then bila korang screen, dia akan bagilah yang korang filter tu, maknanya main market dividen bagi 5 hingga 10%. So ni banyak saham yang syariah compliant yang bagi 5 hingga 10% dividen setahun. Okay, apa kata kita start dengan saham contoh dia. Kita search Hartalega. Okay, let's say Hartalega kan, korang dia ada 2. Kalau benda ni simple je, tapi saya nak cerita juga. Okay, kalau lepas korang type harta code dia, korang pun tekan enter, dia akan keluar list macam ni. So let's say korang pergi yang first. Okay, dia akan keluar macam ni kan. Okay, kita kembali balik kepada yang awal ni, yang biru ni. Let's say sekarang korang tekan harta, dia keluar kat bawah ni kan, drop down. Korang left click yang harta ni, dia akan terus pergi dekat main page untuk saham tu. So dia macam itulah beza dia. Kalau korang guna yang tadi, kena pilih list tu, tapi dia sama je. Okay, so sekarang yang ni, kalau yang ni dia ada mention lah juga basic profit, net profit semua ni. Okay, macam contoh EPS saya ada share dekat TikTok, DPS pun saya share, price earning ratio pun saya share. So korang boleh pergi kat sana. Tapi kalau korang nak lagi video tu combine jadi satu, korang boleh komen nak yang tu. So saya boleh buat another video untuk compresskan benda tu dalam bentuk video yang lain lah, instead of TikTok. Okay, so lepas tu korang tekanlah teknik. So bila korang tekan tu, dia akan jadi macam ni. So bila first dia jadi macam ni, korang macam mana nak gerakkan saham ni kan, korang left click je, and then dia macam ni lah. And then kalau korang nak zoom in, zoom out, boleh guna, kalau mouse senang lah. Kalau guna handphone, just guna your tangan lah untuk zoom in, zoom out tu kan. Kalau nak kecilkan macam vertical price ni, korang pergi dekat sebelah kanan ni, and then korang left click, and then tarik macam tu. Contoh juga macam kat bawah ni kan, ada date ni kan, korang nak pendekkan, panjangkan, so korang boleh left click dan tarik lah. Okay, alright. So kalau nak move macam ni, alright, okay. So bila korang tekan tu, korang perasan tak, tadi yang awal-awal ni dia ada S kat sini kan. S tu maksudnya dia syariah lah. Salah satu korang nak tengok syariah. Kalau kat sini boleh tengok jugalah
Counter to syariah. Okay, so kita teruskan pergi dekat nak guna yang sebelah kiri ni. Biasa sebelah kiri ni lah kadang-kadang banyak yang putih, lepas tu banyak yang tak detail. Biasa yang selalu guna, jarang lah orang ajar walaupun benda simple. Dan bagi saya, sebab time tu saya sangat baru dan saya nak orang detail, cakap apa one by one, kan. Saya macam tu, saya nak one by one. So saya buatlah video ni supaya dia dapat bantu orang yang memang nak tahu one by one. Okay, so jom kita start dengan trend line. Ni biasa kita guna trend line. Okay, let's say kalau yang ni kan, let's say korang nak ni. Okay, korang nak lukis trend line. Okay, trend line Okay, so korang lukis trend line ni, korang boleh tukar color dia kat sini sebab dia pop up. Okay, tukar pink. Okay, tak nampak, tukar hijau balik lah. Hijau balik. Lepas tu kalau korang nak tebalkan atau nak nipiskan, okay, nipis, tebalkan, sini korang boleh jadikan dia dot-dot ataupun dash besar sikit. Korang boleh lah ada arrow. Ni nampak arrow dia kan. So korang boleh pilih nak yang mana. And then lepas tu okay, tu satu trend line. Korang boleh ubah apa-apa semua korang nak ubah. Lepas tu kita nak cerita tentang horizontal line. Horizontal line ni saya bagi tahu dia banyak lagi, korang boleh try, tapi just nak bagi tahu yang biasa kita guna. Horizontal line ni biasa kita nak tengok dia support dia ke, resistance dia ke. Kita nak bagi straight line panjang-panjang ni kan besar, kita tengok ni besar kan. Okay, let's say kita kecilkan sikit. Okay, let's say kita nak tahu support yang besar ni, kita tekan je kat sini. So kita boleh nampak lah, instead of kita buat line macam tu, nanti dia kadang-kadang mungkin dia tak straight, perpendicular 90 degree. So kalau macam ni, okay, nampak sikit, betul lah sikit. Lepas satu lagi yang biasa guna vertical line. Let's say korang nak betul-betul tengok, okay, kat bawah ni, nanti kat bawah kita, pentinglah benda ni nanti next. Kenapa korang tahu? Sebab kita lepas kita tambah indikator kat bawah ni, kita nak tahu betul ke line kat bawah ni dengan yang kat atas ni graph. So that's why kita nak yang betul-betul straight. So kita boleh tengok dari bawah sampai ke atas. Yang ni pun boleh tukar juga color ataupun size, nak besar ke. Okay, alright. Kalau nak delete, okay, kalau nak delete korang left click, dia pun pop up benda ni, delete. Left click, pop up, delete. Left click, pop up, delete. Alright, okay. So kita pergi satu lagi yang interesting adalah, yang ni saya tak cerita panjang sebab jarang pun guna. Okay, satu lagi yang brush. Brush ni dia macam pen. So pen atau pensel lah. Kalau untuk yang orang orang ada tab, ada pensel apa semua, lawa lah dia untuk bagi note kat dia sendiri. Nak tulis, okay, this is the cut loss, this is the take profit ke apa kan. So macam mana nak delete, korang left click balik sampai dia ada biru tu kan. Bila hover your mouse kat situ, left click, delete. Left click, delete. So yang ni pun boleh juga. Ya, kenapa dia tak delete ni? Okay, okay, delete dah. Alright. So lepas tu kita, okay, yang brush tadi pun sebenarnya korang boleh tukar jugalah color sama macam tadi juga. Okay, kalau brush. Kalau satu lagi yang biasa guna, highlighter. Highlighter ni bila cikgu-cikgu dia mengajar kelas online, benda ni kan kecil. So kadang-kadang dia nak highlight, okay, ni kat sini, yang dia tunjuk. So yang ni boleh pudarkan sikit, okay, supaya nampak, tu nampak beza kan. Alright, okay. Lepas tu satu lagi yang biasa cikgu saya guna juga adalah rectangle. Rectangle ni, ni just nak bagi tahu macam ni. Dia pun bagi tahu lah, okay, contohnya kalau dia tengah sideways, sama tu sideways, dia nak suruh kita nampak, okay, ni adalah kena berhati-hati sebab dia dah melebihi sideways dia, ataupun kena alert sama ada dia dah boleh tembus dia punya resistance, semua macam tu lah. So boleh guna juga. Okay, delete. Okay, next adalah text. Text ni untuk kita type lah kat mana-mana. Let's say contoh kat sini kan, text, beware contohnya. Beware maknanya time, let's say korang ada kat sini ni, lecture pula selalu lecture. Contohnya time cikgu ni, kita nak tengok sama ada dia akan break ataupun dia akan rebound.
So dia tulislah nota kat situ. Yang ni korang boleh juga tekan background jadi tak ada background, ataupun nak ada background, ataupun tukar colour. Boleh je tukar. Dia sama macam tadi. Boleh nak italickan. Okay. Lepas tu selain text, kita ada juga note. Note ni pun cikgu saya selalu guna juga dalam nota dia. Let's say contoh ni banyak-banyak dekat-dekat kan. Let's say kat sini dia nak tekan note. Okay. Pun tekan. Keda. Okay. So note ni bila korang tekan kat lain, dia hanya akan tunjuk bila kita letak mouse kita kat situ. Beza pula dengan call out ni. Call out let's say dia dekat-dekat juga, tapi kita nak tarik sebab kita nak so nampak terus semua kan. Let's say dia nak screenshot, let's say cikgu kita nak screenshot chart tu untuk bagi kat kita, dia buat macam ni lah supaya kita tak boleh nampak. So ni pun boleh tukar colour juga, boleh tebal. Okay, alright. Okay, kalau nak delete pun boleh delete balik. Okay, lepas tu satu lagi yang menarik ada, ni tak ramai guna pun, tapi kalau biasa saya buat sendiri bila saya kaji chart sendiri, saya gunalah juga emoji-emoji ni sebab kadang-kadang menarik. Menarik sebab apa? Kadang-kadang untuk nampak macam interesting lah sikit kita punya kajian tu kan. Biasanya contoh yang ni, kita pun letak tu. Nampak tabbing. Jangan beli ke, atau over lah sini jangan beli. Yang ni kena berhati-hati lah sini sebab dia rebound. Contoh lah, yang ni pun korang boleh letak. Okay, contoh kat sini. Kena berhati-hati ke korang nak letak supaya nampak clear. Alright, okay. Lepas tu kita akan tengok yang ni kat atas ni, DWM ni. D untuk day, W untuk weekly, month untuk bulan. Okay, so korang boleh pilih lah. Kalau tekan ni dia akan jadi macam ni. Kalau tekan month dia akan jadi lagi kecil. Okay, faham So kita ambil day lah biasa. Okay. And then lepas tu kita akan tengok lagi satu kat sebelah atas ni. Korang nampak ni kan, ni candle. Korang boleh pilih bar. Okay, dia jadi macam tu. Kalau hollow candle jadi macam tu. Kalau Heikin Ashi jadi macam tu. Kalau line, area, baseline. So biasa kita guna candle je. Okay. Okay, jom kita start dengan indicators. Kita ambil yang biasa, semua mostly banyak cikgu saya join, dia akan guna ni lah, moving average triple. Okay, moving average triple. So bila korang tekan, dia akan nampak kat sini. Tak ada dah nampak kat sini So kalau macam mana nak tukar setting 40, 21, 35 ni, korang tekan kat screw ni dan korang tekan inputs. Yang biasa cikgu saya ajar, yang commonnya adalah 4, 9, 18. Okay. Lepas tu kalau korang nak tukar style ni kan nipis tak nampak kan, korang tukarlah. Korang tukar ni, tebalkan sikit. Okay, let's say yang ni warna biru lah. Okay, biru. Lepas tu yang ni warna hijau. Okay, hijau, tebalkan juga. Lepas tu yang ni merah. So korang nampak lah, yang ni biru ni 4, yang hijau ni 9, yang 18 ni merah. So boleh tengok macam tu. So untuk yang kenapa guna moving triple average ni, saya explain dalam next video lah kot, sebab tak nak video ni panjang sangat. Okay, next, kalau korang nampak moving average dia tambah dekat sini kan, dekat graph candle sendiri. Next kita tambah lagi indicators yang biasa juga cikgu ajar masuk, RSI. Ni ada banyak RSI sekarang, stochastic, ada corners, relative strength index. Kita ambil ni. So korang nampak tak, dia keluar kat bawah ni kan, dia keluar kat bawah and then dia terus auto RSI 14. So tak payah ubah lah benda ni. So yang ni pun kita boleh ubah juga setup dia. Maknanya kalau let's say purple ni, macam korang tak suka purple, boleh je tukar jadi yellow. Okay, tak cantik yellow. Okay, tukar merah lah. Merah, lepas tu tebalkan. Okay, nampak sikit. Lepas tu korang nak tekan background, background jadi yellow. Yellow, nampak sikit clear kan. Okay, alright. Macam upper limit pun boleh tukar juga ni. Upper limit macam contoh tekan merah yang ni. Lepas tu tebalkan. Lepas tu lower limit hijau, tebalkan. Tebalkan. Okay. So nampaklah beza sikit kan.
Okey, tak RSI. Okey, next kita tambah lagi. Apa jadi kalau kita tambah lagi? Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, yang ni pun stokastik ni biasa. Stokastik ni ada dua, stokastik RSI dengan stokastik. Kita nak ambil yang stokastik biasa je. Okey, so bila kau tekan dia akan tambah kat bawah. So kalau kau tambah lagi, dia akan tambah kat bawah lagi. Okey, faham? So sekarang stokastik ni dia auto 1413, korang tak perlu ubah pun. Kalau nak ubah pun boleh. Let's say kalau nak ubah jadi 3, ada cikgu dia ada 2. Setakat ni ada 2 lah, just sama ada maintain atau letak 3. Okey, apa jadi kalau kita letak 3? Okey, bila korang letak 3 tu dia jadi macam tak agresif dia punya saham kan. Dia macam smooth the graph. Tadi kalau 1 dia macam bucu-bucu banyak tajam. So kalau letak 1 dia tajam sikit. Depend pada korang lah, korang nak yang mana. Itu doesn't matter. Yang ni pun korang boleh tukar juga style dia. Okey, saya nak tukar kuning juga sebab saya suka background kuning. Lepas tu biru ni untuk korang boleh jatuhkan biru. Okey, maintain, saya besarkan itu. And then yang ni merah, besarkan yang tu. Okey. Okey, cuma stokastik ni yang kita boleh perasan. Okey, saya nak cerita. Kejap saya nak besarkan yang ni. Okey, stokastik ni, kalau korang perasan kat stokastik ni ada yang yellow ni kan. Okey, kita tukar jadi purple. Okey, purple. Okey, yang purple ni korang nampak tak, dia dari 20 hingga 80. So 20 hingga 80 ni korang boleh tengok dia, kalau dia antara kolom ni dia adalah normal. Kalau dia kat atas ni lebih-lebih ni overbought. Kalau kat bawah ni adalah oversold. So dia boleh bagi hint juga kat kita sama ada patut ke kita beli saham tu ataupun tunggu dulu. Sebab bila dia dah lepas atas ni, maksudnya dia tengah overbought, banyak sangat orang beli. So tak disuggest lah untuk kita kejar saham tu. So better kalau kita boleh nak beli time dia oversold lah, kalau company tu masih ada potensi untuk naik. So kat sini nampak ke? Saya guna brush tadi, highlighter lah. Okay, kat sini ni oversold. Kita tambah text, kita pakai apa yang kita belajar tadi. Text oversold. Ni kat bawah oversold, yang ni overbought. Okay, so kat atas ni adalah overbought. Overbought kita tukarlah color merah ke merah. Ni hijau. Tiba hijau dengan yellow tak sesuai. Okay, so macam itulah kita boleh tahu kan. Okay, lepas tu okay, kalau korang tengok ni kan dia ada dua. Kita nak save template ataupun sebelah kanan ni lagi ada save. Apa beza dua ni? Okay, untuk templates ni biasanya kita guna untuk save benda ni. Okay, contoh yang ni harta lega kan. Saya nak save semua chart dan saham ni. Ni boleh je remember symbol interval ke apa. Okay, save. Okay, ni saya save satu. Saya letak harta depan dekat bawah tu kan. Okay, apa kata kalau saya save kat sebelah ni pula. Saya tulis moving average triple RSI stochastic. Okay, so save. Alright, so jadi apa yang berlaku, let's say kita tukar contoh saham lain, DNEX lah. Okay, DNEX saya tekan sini terus sebab saya nak suruh dia pergi direct. Okay, lepas tu kita tekan ke chart. Okay je. Dia guna yang mana? Dia guna yang kita save sebelah kanan ni. Tapi kalau korang tekan nak pergi yang dekat harta tu, dia sama je. Unless
So bila korang save dekat okay, kita cut sekejap. Delete. Okay, kat sini korang boleh korang tengok okay, kat atas ni ada dua templates dengan save kan. Okay, kalau korang tekan sini korang boleh save, let's say remember symbol, remember interval. So korang terlilah harta, sebab untuk harta lega kan. Okay, save. Okay, yang ni korang tekan, biasa saya buat untuk indicators. So moving average triples, RSI, stochastic. Okay, save. Okay, so kita pergi contoh saham lain di next. Saya tekan dekat ni terus. Okay, dia pergi situ. Okay, dia akan guna yang ni. Nampak tak? Dia akan guna yang kita dah save. So kalau kita ada banyak, kita boleh tukar lah. Kita boleh load chart, dia akan pun keluar banyak-banyak ni. So kita tekan, dia akan ikut layout yang kita dah buat tadi. And then kalau korang tak nak tengok benda ni, korang boleh je off. Ada mata tu kan, boleh off. Semua boleh off. Okay, lepas tu let's say template. Let's say tadi kita save harta kan, dia pergi kat harta. So korang tak perlulah nak search balik and then buat benda ni balik, leceh. So korang boleh je buat template banyak-banyak untuk setiap saham yang korang suka. So senang lah sikit kerja kan. Okay, alright, okay. Then kita pergi dekat main balik. So that's why kat sini ni kalau korang nak target, yang ni penting bila kita nak, kita macam nak okay, kita pergi yang utama tak dibalikkan. Kalau korang jenis main dividen, korang tengah cari yang at least, let's say SB kan okay, 5, okay, 6. So kita carilah at least dia dah 8% hingga 15%. So korang nak cari main market, ataupun korang tak nak filter pun apa market, korang just nak make sure dia syariah. Sebab korang jenis nak collect dividen kan, korang screen, tekan screen. Maknanya ada banyak ni saham yang bagi dividen antara 8 hingga 15% setahun. So yang paling banyak ni adalah 11% yang ni, 14%. Serba Dynamic bagi 14%. Banyak lega. Cuma sekarang je dia ada problem. Tapi sebelum ni dia bagi banyak lah. Sebab saham dia pun tak mahal, so dia bagi banyak dividen. So okey lah kalau kita nak kejar. Cuma sekarang dia ada problem. So ni bukan buy and call jangan buy and call ke apa semua. Ni bukan buy. Okay, ni bukan suruh anda beli ke apa, just untuk bagi tahu anda boleh filter kalau anda jadi nak collect dividen. Okay, so yang ni lagi, okay, dividen cara semua nak kira ni, saya rasa stop dulu untuk video ni. Saya akan buat video lain untuk macam betul ke dia bagi dividen, macam mana korang nak check bila dia bagi dividen apa semua, untuk next video. So kalau korang rasa video ni berguna, bolehlah komen apa-apa, sama ada saya faham, thank you ke apa, untuk support video ni bagi lagi ramai orang yang tak tahu untuk tahu benda ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.